Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nurul Ain binti Safarullah selaku pensyarah bagi Asas Seni Digital Kod Kursus PSVK 1143. Saya Siti Nur Atirah binti Muhammad Kamil Syam akan membentangkan berkenaan dengan tugasan 2 PSVK 1143 bagi Asas Seni Digital. Ini merupakan biodata saya. Selanjutnya ialah penghargaan. Seterusnya ialah abstrak. Penghasilan e-portfolio ini adalah bagi melaksanakan tugasan 2 dan tugasan 3 bagi kursus Asas Seni Digital, dan tugasan ini adalah KPPB dari kursus PSVK 1143 dan PSVK 1124 iaitu Komunikasi Visual. E-portfolio ini adalah untuk menghasilkan satu karya perkhidmatan digital, sesawang seni digital atau website menggunakan perisian dan aplikasi digital terkini. Bagi kursus komunikasi visual, saya menghasilkan sebuah produk makanan yang berasaskan buah mangga, iaitu buah mangga yang digandingkan dengan yogurt. Jadi, produk ini saya pasarkan melalui syarikat saya yang bernama East Coast. Nama East Coast ini diambil kerana saya berasal daripada salah sebuah negeri di pantai timur. Jadi, saya ingin meningkatkan lagi bilangan usahawan yang berasal daripada pantai timur untuk mempromosikan apa yang dapat dipromosikan yang berasal daripada negeri-negeri pantai timur. Jadi nama produk saya ialah Mango Girl, iaitu produk yogurt buah mangga. Dan produk saya ini saya akan iklankan menggunakan medium poster dan juga melalui website. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan pembentangan website, saya ingin menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan tipografi. Jadi, apa itu tipografi? Tipografi adalah seni mengatur huruf dan teks dengan cara yang menjadikan salinan itu boleh dibaca, jelas dan menarik secara visual kepada pembaca. Ia melibatkan gaya font, penampilan dan struktur yang bertujuan untuk menimbulkan emosi tertentu dan menyampaikan mesej tertentu. Secara ringkasnya, tipografi ini adalah apa yang dapat menghidupkan teks. Tipografi terbahagi kepada dua jenis, iaitu serif dan juga sans serif. Bagi serif, pada hujung hurufnya terdapat ekor seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Manakala sans serif adalah sebaliknya. Saya akan teruskan lagi dengan Casper. Jadi, apa itu Casper? Prinsip reka letak Casper, Principle of Lloyd Casper, merupakan panduan menyusun media seperti teks, grafik, animasi dan video pada sesuatu persembahan yang dapat merangsang perhatian dan minat penonton. Skrin yang diletakkan dengan media tanpa dirancang akan menyebabkan persembahan kurang menarik. Terdapat 6 prinsip Casper. Yang pertama ialah kontras, iaitu perbezaan yang ketara. Yang kedua ialah alignment, iaitu susunan lurus. Yang ketiga ialah simplicity, iaitu mudah. Yang keempat ialah proximity, iaitu berhampiran. Yang kelima ialah emphasis, iaitu penekanan. Dan yang keenam ialah repetition, iaitu pengulangan. Apa yang dimaksudkan dengan C dalam Casper? C mewakili kontras, iaitu perbezaan yang ketara. Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek, kita perlulah memilih warna yang kontra, iaitu warna gelap dengan warna terang. Kontra juga digunakan untuk membezakan dua unsur dengan latar belakang
belakang paparan. Selain daripada membezakan dua item yang berlainan, kontra adalah salah satu cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan atau perhatian terhadap sesuatu reka bentuk. Selain daripada perbezaan warna, kontra ini juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan font, objek besar dan kecil, garis lurus dan kasar, tekstur licin dan kasar, unsur mendatar dengan mendegar, garisan berjauhan dan berdekatan, dan grafik kecil dengan besar. Seterusnya ialah E, iaitu alignment, susunan lurus. Dalam prinsip alignment, setiap item yang hendak diletakkan dalam muka perisian perlulah seimbang dengan muka perisian agar kelihatan menarik. Yang ketiga ialah simplicity, iaitu mudah. Grafik dan animasi yang ringkas dapat merangsang pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan. Visual yang dipilih perlulah ringkas, bersesuaian dengan pengguna dan mudah difahami. Dengan kata lain, penggunaan grafik dan elemen media dalam perisian yang dibina perlulah membantu pengguna melayari perisian dengan lebih mudah. Sebagai contoh, sekeping gambar yang ringkas lebih bermakna daripada teks yang panjang. Seterusnya ialah proximity, iaitu berhampiran. Dalam prinsip proximity, item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud antara item. Pengumpulan item membuatkan pengguna merasa selesa kerana item-item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah. Oleh yang demikian, elemen ini akan menjadi satu unit visual daripada beberapa unit yang terpisah. Prinsip yang seterusnya ialah emphasis, iaitu penekanan. Emphasis ialah merupakan pembangun perisian yang perlu menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting. Seterusnya adalah repetition, iaitu pengulangan. Dalam prinsip repetition, terdapat satu piawaian antara muka perisian supaya pengguna akan dapat mentafsir dan memahami dengan lebih mudah arahan yang diberikan oleh perisian. Pengulangan menggunakan persembahan media yang berlainan akan membantu pemahaman pengguna. Ini adalah kerana pengguna perisian terdiri daripada mereka yang mempunyai kecenderungan yang terhadap media. Pembangun perisian, iaitu saya, boleh menggunakan perulangan media teks, audio, grafik dan video untuk menyampaikan mesej yang sama. Kini tibalah masanya untuk saya menerangkan berkenaan dengan prinsip-prinsip Casper yang terdapat dalam website ISKOS. Jadi, website saya adalah ISKOS Shop. Saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan elemen-elemen yang terdapat pada halaman home. Jadi seperti yang kita dapat lihat pada paparan skrin, terdapat dua jenis tipografi yang digunakan pada laman web saya, iaitu serif dan juga sans serif. Bagi tipografi serif, saya menggunakan Forum dan juga Avener Light. Bagi sans serif pula, saya menggunakan font Impact. Jadi, penggunaan font serif dan sans serif ini adalah mengikut kesesuaian teks. Prinsip Casper yang terdapat pada halaman home dalam laman web saya ialah kontras, iaitu perbezaan yang ketara. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat perbezaan dari segi warna dan juga saiz.
Yang pertama kita dapat lihat iaitu East Coast Packaging, di mana tulisannya berwarna hitam yang berlatar belakangkan putih. Kemudian kita dapat lihat lagi contoh lain yang menunjukkan kontra warna. Di, di sini juga saya dapat tekankan berkenaan dengan kontra size, iaitu kita dapat lihat uh, pada gambar Stay Connected di mana tulisannya lebih besar berbanding dengan teks di bawahnya. Jadi, penggunaan kontras ini penting ketika pelanggan melayari laman web saya supaya mereka dapat peka dengan info-info yang penting. Seterusnya ialah alignment, iaitu susunan lurus. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar-gambar yang diberi, elemen-elemen yang terdapat dalam laman web kelihatan tersusun dan menarik perhatian dari segi kedudukan, saiz dan juga warna. Kemudian ialah simplicity, iaitu mudah. Penggunaan simbol-simbol yang kita dapat lihat pada gambar ini memudahkan pengguna untuk memahami secara ringkas berkenaan produk tanpa penggunaan teks yang panjang. Selanjutnya ialah proximity, iaitu berhampiran. Mereka letak butang-butang penting seperti search, cart, login, menu dan add to cart sentiasa berada di kedudukan yang berdekatan antara satu sama lain bagi memudahkan pengguna melayari laman web. Seterusnya, terdapat juga prinsip alignment pada halaman Shop All, di mana pada halaman Shop All, produk-produk yang dipaparkan disusun dengan teratur dan kemas bagi memudahkan pelanggan untuk membeli. Pada halaman Shop All juga terdapat prinsip proximity, iaitu berhampiran, di mana butang saiz, kuantiti, add to cart dan buy now yang berdekatan memudahkan proses pembelian pelanggan. Di bawah produk juga terdapat tawaran produk-produk lain daripada kedai East Coast Packaging kami. Dengan ini, ia dapat memudahkan pelanggan kami untuk meneroka produk-produk lain yang ditawarkan oleh syarikat kami. Dan yang terakhir ialah prinsip emphasis, iaitu penekanan. Jadi prinsip emphasis ini adalah prinsip yang penting bagi website saya dan ia digunakan secara menyeluruh terutamanya pada halaman kontak. Jadi seperti yang kita dapat lihat pada paparan skrin, Stay Connected itu sentiasa diletakkan di bahagian bawah bagi kebanyakan halaman dalam laman web saya. Kami juga meletakkan beberapa inisiatif supaya memudahkan lagi pelanggan untuk melayari website kami dan sekiranya mereka mempunyai sebarang pertanyaan, mereka boleh menekan butang yang terdapat pada sisi kanan laman web, iaitu butang message. Kami juga menitik beratkan tentang pengguna kami. Itu kami menyediakan ruangan customer service supaya sebarang aduan boleh dibuat pada bahagian tersebut. Secara keseluruhannya, prinsip Casper ini penting digunakan untuk menghasilkan website
kerana prinsip ini menekankan perkara penting yang perlu ditonjolkan pada halaman website mengikut keperluan. Tegasnya, saya meyakini dengan merujuk prinsip Casper, website saya kelihatan lebih menarik dan lebih mudah digunakan oleh para pelanggan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.